Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar Mak Murid? Macam mana dengan cuti hari tu? Seronok ke? Dapat banyak ke duit raya? Sekarang musim Covid kan, tak perlu nak raya-raya. Raya dekat rumah pun boleh. Jadi pada hari ini, untuk subjek sejarah, untuk mata pelajaran sejarah, kita akan masuk pada topik yang baru iaitu susur galur bahasa Melayu. Jadi apa itu bahasa? Bahasa ialah alat perhubungan manusia. Jadi bahasa kita dekat Malaysia ni kita guna bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Okay, jadi bahasa Melayu ni berasal daripada filem yang disebut Australic. Daripada filem ini lahirnya rumpun Austronesia. Bahasa Melayu merupakan antara ribuan bahasa yang berbeza dan dipertuturkan di alam Melayu. Bahasa Melayu yang terkenal di dunia bersifat terbuka dan mudah menerima unsur luar, menjadikannya sebagai bahasa yang terus berkembang. Jadi kita tengok dekat sini, dekat muka surat 32 buku teks awak ni, terdapatnya ringkasan susur galur bahasa Melayu. Kita mula daripada bawah, nampak tak anak panahnya naik ke atas. Jadi kita mula daripada bawah, kotak yang kuning ni, berasal daripada filem Australic, seterusnya kepada rumpun Austronesia dan akhirnya bahasa Melayu. Jadi apa itu filem? Filem merupakan kelompok bahasa Indok yang berusia 5,000 tahun ke atas. Jadi bahasa ni yang berusia 5,000 tahun ke atas. Seterusnya rumpun kelompok bahasa yang berusia 2,500 hingga 5,000 tahun ke atas. Okey, boleh tengok dekat sini peta tanah asal bahasa Melayu. Okey, ini adalah peta yang menunjukkan penutur-penutur di mana tinggalnya penutur-penutur bahasa Melayu. Okey, jadi mana Malaysia? Malaysia. Ini Malaysia. Ini semenanjung Malaysia. Kita duduk dekat sini. Ini Malaysia. Ini Malaysia. Jadi ini semenanjung. Ini Sarawak dan Sabah. Jadi kita kat sini ni. Kita dekat Johor. Johor ni dekat hujung tanduk tu je. Dekat hujung ni. Hujung sini adalah Johor. Selain daripada Malaysia dan tanah Melayu yang menuturkan bahasa Melayu, penutur bahasa Melayu juga datangnya dari Sumatera, Jawa, Pantai Borneo, Brunei, Vietnam. Okay, kalau kat Vietnam ni kita panggil bahasa Melayu Champa. Okay. Jadi bahasa Melayu sebagai warisan negara kita harus kekalkan kerana ianya mencerminkan sebuah identiti untuk negara bangsa. Tamadun sesuatu negara biasanya dapat dilihat daripada warisan seni budaya yang mencakupi seperti bahasa. Kenapa bahasa pun dikira sebagai warisan seni budaya? Sebab bahasa ni diwarisi, diturunkan daripada satu ke satu generasi. Bukannya datuk dan nenek awak berbahasa Inggeris, tiba-tiba awak lahir bertutur bahasa Melayu pula. Walaupun awak tahu berbahasa Inggeris, tetapi awak masih menuturkan bahasa Melayu sebabnya ianya diwarisi. Terutama dekat Malaysia ni, bahasa rasmi kita adalah bahasa Melayu. Warisan negara perlu dikekalkan demi kesinambungan budaya. Okey, awak boleh fikir tak apa jadi kalau dalam kelas awak terdapat murid yang berbangsa India, berbangsa Cina, etnik daripada Sabah Sarawak, Iban, Kadazan. Bila awak duduk dalam kelas, awak tak menuturkan satu bahasa yang sama. Awak menuturkan bahasa yang berbeza. Contohnya, cikgu bertutur dengan awak bahasa Melayu tetapi awak bertutur dengan cikgu bahasa India. Adakah kita dapat kesefahaman tu? Cikgu boleh faham awak ke? Cikgu tak boleh faham awak. Dan awak pun mungkin kalau awak tak tahu bertutur bahasa Melayu, awak tak faham apa yang cikgu sampaikan. Jadi, bahasa ni adalah salah satu alat perpaduan. Okey, murid-murid boleh tengok dekat sini, dekat dalam kotak ni. Ini adalah syair. Syair bahasa Melayu warisan
Negara murid bolehlah bersyair kalau murid nak bersyair. Caranya, murid ambil telefon bimbit murid, awak ambil telefon bimbit awak scan barcode yang terdapat dekat sini ni. Okay, nampak tak barcode yang cikgu besarkan dekat muka surat 33. Okay, jadi kenapa kita perlu belajar bahasa Melayu? Kenapa kita perlu tahu susur galur bahasa Melayu? Okay, jadi kita perlu tahu susur galur bahasa Melayu untuk apa? Untuk menyedarkan kita bahawa bahasa Melayu merupakan warisan negara yang perlu dibanggakan. Awak bangga tak dengan bahasa Melayu? Ataupun awak rasa malu nak sebut bahasa Melayu? Walaupun awak orang Malaysia, awak rasa malu nak sebut bahasa Melayu? Kalau awak rasa malu untuk sebut bahasa Melayu, untuk bercakap bahasa Melayu, awak dah boleh jadi apa tu? Dah lah boleh ke luar negara. Jadi kalau awak cintakan negara kita, awak sayangkan negara kita, tak kiralah awak bangsa apa, awak kaum apa, awak mesti wajib tahu berbahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Walaupun awak adalah orang Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun ke, Iban ke, ataupun lain-lain, awak mesti tahu berbahasa Melayu. Okay, jadi cikgu teruskan. Okay, kat sini awak boleh tengok bahasa Melayu ni bukan saja dituturkan di Asia ataupun di Asia Tenggara. Bukan saja dituturkan di Asia Tenggara saja, tetapi dituturkan di banyak tempat seperti di Malaysia lah, di Malaysia, di Indonesia, di Sri Lanka, Thailand, Kemboja, Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei, Singapura, Pulau Christmas, Pulau Kokos, Madagaskar, Afrika, Australia Barat, Arab Saudi, New Zealand dan Pulau Easter. Tengok, nampak tak? Banyaknya bertebarannya penutur di pelbagai wilayah yang menuturkan bahasa Melayu. Jadi macam yang cikgu cakap tadi, bahasa Melayu menjadi khazanah yang diwarisi dan terkenal semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Ingat tak kalau belajar tahun 4 tahun lepas, bahasa Melayu ni pernah menjadi apa? Menjadi bahasa lingua franca. Apa itu bahasa lingua franca? Bahasa lingua franca ni bahasa yang dituturkan oleh semua penduduk pada masa tu. Tak kira lah orang Arab yang datang ke Melaka ke, orang putih yang datang ke Melaka pada masa tu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka akan menuturkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu dianggap sebagai bahasa perantaraan antara para pedagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, menurut Francois Valentine 1726, seorang penulis Belanda telah merekodkan bahawa bahasa mereka, iaitu bahasa kita, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh kepulauan Melayu dan negeri-negeri sebelah timur. Sebagai satu bahasa yang difahami di mana sahaja oleh setiap orang, tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah, sebagai bahasa lingua franca di Itali. Bahasa itu bukan sahaja dimengerti di Parsi, bahkan lebih jauh daripada itu, dan di sebelah timurnya sehingga ke Pulauan Filipina. Dan jika sekiranya awak tidak mengetahui bahasa ini, awak dianggap sebagai seorang yang tidak terpelajar di timur. Macam mana sentimen anggapan kita pada masa sekarang? Kalau awak tak tahu bahasa Inggeris, maksudnya kau ni tak pandai lah, kau ni tak up to date lah. Macam gitu juga pada masa yang lalu, jika orang-orang tidak tahu menuturkan bahasa Melayu, mereka dianggap tidak terpelajar. Okey, jadi kita tengok pula persamaan dalam sebutan. Jadi bahasa Melayu ni sangat meluas. Jadi kedatangan pengaruh luar pada masa dulu, seperti pedagang-pedagang tu, memperkayakan perbendaharaan dalam kata. Perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Contohnya, mempunyai kosakata daripada bahasa Sanskrit,
Arab, Portugis, Belanda, Inggeris, Cina dan Tamil. Okey, kita tengok satu demi satu. Pengaruh bahasa luar daripada Sanskrit. Contohnya seperti Nagara, Rajha, Putra. Okey, Nagara tu apa? Bahasa Melayu moden kita panggil negara. Rajha tu kita dekat bahasa Melayu moden kita panggil sebagai raja. Dan Putra pula putera. Manakala bahasa Arab solat. Solat. Okey, Ustaz. Kita panggil Ustaz juga. Dan akal. Kita panggil akal. Apa itu akal? Akal itu cara kamu berfikir. Akal fikiran tu. Otak kamu. Kamu berfikir menggunakan otak. Kamu berfikir menggunakan akal. Okey, seterusnya Portugis. Kamisa. Kamisa kita panggil kemeja. Berada. Beranda. Jendela. Jendela. Okey, seterusnya Belanda. Laja. Laci. 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 Disebut laci bukan laja. Laci. Laci. Balkon. Balkoni. Inggeris, hospital. Kita panggil hospital juga. Klinik. Klinik. Doktor. 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 Okey, Cina, cawan. Cawan. Laici. Laici. Dan Tamil, kapal. Kapal. Ayah. Ayah. Okey, jadi sumber-sumber perkataan ini didapati daripada Asma Haji Omar 2015, Ensiklopedia Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Seterusnya, apa itu peranan bahasa Melayu pada masa kini, pada masa dulu? Jadi kita tengok peranannya satu demi satu. Jadi bahasa Melayu ni memainkan peranan yang penting dalam membangunkan negara. Selain menjadi bahasa rasmi dan bahasa perpaduan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pendidikan, pentadbiran, perundangan, ekonomi, perhubungan serta bahasa persuratan. Hingga kini, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar terus digunakan dalam bidang tersebut dan menjadi salah satu warisan kebanggaan negara. Okey, jadi peranan bahasa Melayu ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dan cikgu percaya banyak lagi peranan bahasa Melayu ni dalam kehidupan seharian kita. Okey, yang pertama, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Yang kedua, bahasa perpaduan macam cikgu cerita tadi. Dalam kelas, kalau cikgu bertutur dengan awak menggunakan bahasa Melayu, tapi awak gunakan bahasa awak yang cikgu tak faham, adakah persefahaman dapat dicapai? Adakah awak boleh belajar dengan cikgu? Dan cikgu boleh faham apa yang awak nak tanya? Tak faham kan? Okey, jadi bahasa ni fungsi dia sebagai bahasa perpaduan. Seterusnya, bahasa pendidikan. Bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan. Okey, kalau dalam SPM awak tak lulus bahasa Melayu, boleh tak awak masuk universiti? Boleh tak awak masuk boleh tak masuk kolej-kolej kemahiran? Boleh tak awak masuk pusat pendidikan yang lain? Tak boleh, sebab awak kena kuasai bahasa Melayu tu. Malah sekarang ni, kalau awak nak cari kerja pun, awak kena menguasai bahasa Melayu. Kalau awak nak cari kerja tapi awak tak boleh kuasai bahasa Melayu, itu akan menjadi masalah sebab awak akan berhubungan terus dengan pelanggan awak yang bertutur bahasa Melayu. Kalau awak tak boleh bertutur bahasa Melayu, macam mana awak nak berkomunikasi dan faham apa yang dia nak? Okey, seterusnya adalah bahasa pentadbiran, bahasa perundangan, bahasa ekonomi dan bahasa perhubungan dan bahasa persuratan. Okey. Okey, kita tengok satu demi satu. Bahasa pendidikan. Pada masa dahulu, bahasa Melayu merupakan bahasa akademik bagi menyampaikan sesuatu ilmu. Golongan ulama menyampaikan ilmu agama kepada raja-raja Melayu di istana dengan menggunakan bahasa Melayu. Pada masa kini, bahasa Melayu masih menjadi bahasa pengantar bagi menyampaikan ilmu dan maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta institusi pengajian tinggi. Okey, jadi bahasa pendidikan. Seterusnya,
Bahasa pentadbiran pada masa dulu, bahasa Melayu digunakan dalam sistem pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan pada masa kini kita masih menggunakan bahasa Melayu dan ianya menjadi bahasa rasmi digunakan dalam urusan pentadbiran dan kerajaan. Seterusnya, bahasa ekonomi. Pada masa dahulu, bahasa Melayu sebagai lingua franca yang memudahkan urusan jual beli di pelabuhan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada masa kini, bahasa Melayu masih menjadi bahasa utama dalam urusan jual beli di negara kita. Okey, seterusnya sebagai bahasa perhubungan. Pada masa dahulu, bahasa Melayu digunakan dalam perhubungan antara kerajaan Melayu dengan kerajaan luar. Contohnya, Surat Sultan Kelantan kepada Wright William Duff. Okey, Wright William Duff ni nama macam Melayu tak? Tak kan? Nama dia nama terang-terangan nama orang putih, tapi Sultan Kelantan dia tulis surat tu dalam bahasa Melayu kepada Wright William Duff, yang orang putih tu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya pada masa dulu bahasa Melayu ni diguna secara meluas. Sampaikan orang luar, tak kira lah Eropah ke, negara-negara Asia yang lain, negara-negara Arab sana pun menggunakan bahasa Melayu. Dan pada masa kini, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antara masyarakat dan serantau. Seterusnya, bahasa persuratan. Pada zaman dahulu, banyak hasil karya agung menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persuratan. Dan pada masa kini, bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan yang diiktiraf dunia melalui hasil-hasil karyawan negara. Sakit kucing cikgu gigit kaki cikgu. Aduh. Okay. Dan yang terakhir, bahasa perundangan. Pada masa dahulu, bahasa Melayu digunakan dalam naskah hukum kanun Melaka yang merupakan panduan undang-undang dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kini. Bahasa Melayu masih menjadi bahasa utama dalam sistem perundangan negara. Okey. Jadi kita dah habis tengok buku teks. Kita tengok pula buku modul yang cikgu berikan kepada awak. Okay, rujuk modul sejarah yang cikgu serahkan pada awak. Kalau awak tak ada modul tu, awak cari dekat Pondok Guard. Awak pergi dekat Pondok Guard, awak tanya. Cakap dekat guard, saya nak ambil modul PDPR Sejarah tahun 5. Tahun 2021 punya yang disediakan oleh Cikgu Hidayatul. Kalau tak ada, cikgu tak tahulah, itu adalah kesilapan awak sebab masa cikgu serahkan sepatutnya awak ada dan awak ambil sebab cikgu pesan pada minggu tu jangan cuti sebab cikgu nak serahkan modul PDPR. Okey, tengok muka surat 2. Okey, apa arahannya? Tugasan modul ni tugasan. Arahannya lengkapkan ringkasan susul galur bahasa Melayu. Tadi ada tak? Kita bincangkan. Ada ke tak ada? Susul galur bahasa Melayu ni ada ke tak ada? Ada. Muka surat berapa? Muka surat 32. Ini dia. Susul galur bahasa Melayu. Okey, jadi kita mula daripada bawah ni lah. Bawah naik ke atas. Okey. Daripada bawah apa? Film of Street. Jadi tulis kat sini. Apa? Tulis apa? Film of Street. Yang kedua apa dia? Rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia. Dan yang ketiga dan yang terakhir apa dia? Barulah bahasa Melayu. Okey. Jadi untuk tugasan yang pertama cikgu dah selesaikan. Ini awak boleh rujuk jawapan yang ini. Tuliskan dalam modul awak. Faham? Okey, seterusnya tengok muka surat 2.
Arahannya senaraikan wilayah penutur bahasa Melayu. Taburan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Ada ke tak ada? Kita belajar tadi. Ada. Muka surat berapa? Muka surat 34. Jadi dekat modul ni ada berapa? 18 petak. Jadi tuliskan 18 petak yang kosong itu dengan penutur daripada wilayah-wilayah yang ada pada muka surat 34 dan 35. Okey, seterusnya muka surat 3. Arahan berikan 2 contoh bahasa Melayu moden yang mempunyai pengaruh bahasa luar mengikut kategori. Jadi satu kategori ni kategori ni. Kategori Sanskrit, Arab, Portugis, Belanda, Inggeris, Cina, Tamil ni, setiap satu kategori ni, cikgu nak awak berikan 2 contoh bahasa Melayu moden yang sama penggunaannya seperti bahasa luar. Ada ke tak ada? Cari dekat muka surat 36. Okey. Jadi sampai situ saja. Tadi yang peranan tu cikgu dah terlebih terangkan. Yang ini kita akan buat pada minggu depan. Awak siapkan muka surat 3 dan muka surat 2. Bila awak dah siapkan tugasan ni, apa yang perlu awak buat? Awak pergi dekat muka surat pertama sekali. Awak nampak tak barcode ni? Awak nampak tak barcode ni? Muka surat depan sekali tu, awak nampak barcode tu. Bila awak dah siap muka surat 2 dan 3, awak tuliskan nama dekat kertas awak tu dan kelas. Awak ambil gambar, scan barcode ni. Bila awak scan, awak akan nampak paparan yang minta awak untuk tuliskan nama, kelas dan upload tugasan awak. Okey, jadi awak akan upload tugasan awak. Kalau awak tak upload tugasan awak, cikgu kira sebagai awak tak lengkap lah. Tak lengkap pembelajaran dan pembelajaran awak ni. Pengajaran dan pembelajaran awak pada hari ini. Okey, jadi sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.